Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Cikgu Mariani di sini. Okay, untuk kali ini cikgu akan kongsikan tajuk yang baru iaitu tajuk bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, untuk tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung ini adalah sambungan daripada tajuk kebarangkalian mudah yang kita telah pelajari di tingkatan 2 kalau cikgu tak silap. Okey, tingkatan 2 kamu sudah pelajari tajuk kebarangkalian mudah. Okey, jadi kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada dalam tajuk kebarangkalian mudah. Okey, kalau cikgu rumuskan di sini, apa yang paling penting yang kamu perlu tahu dalam kebarangkalian mudah adalah yang pertama, formula itu sendiri. Okey, formula untuk mencari kebarangkalian iaitu diberi P ini adalah probability. Okey, kebarangkalian A bermaksud peristiwa. Okey, kebarangkalian mendapat peristiwa A sama dengan bilangan unsur yang di dalam A. Okey, bilangan unsur set A ini perkan dengan bilangan ruang sampel. Okey. Dan kita kena ingat yang kebarangkalian mestilah tidak melebihi daripada 1. Kalau kamu perolehi nilai kebarangkaliannya lebih daripada 1, maksudnya kamu kena cek kembali, semak kembali jalan kerja lah. Okey, di sini cikgu ada satu contoh yang kita boleh imbas balik apa yang kita dah pelajari sebelum ni. Okey, contohnya cikgu ada perkataan tekun di sini. Okey, contohnya diberi satu set kad. Okey, berhuruf tekun, TEKUN di sini. Jadi, soalan pertama, senaraikan ruang sampel. Okey, apa yang dimaksudkan ruang sampel? Maksudnya kita panggil apa ni? Kemungkinan yang kita akan perolehi kalau kita mencabut satu kad di sini. Jadi untuk soalan yang pertama ni kita boleh senaraikan ruang sampel. Ruang sampel dilabelkan dengan huruf S sama dengan nampak tak cikgu letakkan set notation kat sini. Ini untuk kita senaraikan ruang sampel. So, huruf apa? Huruf T, E. Kita akan dapat ini adalah senarai ruang sampelnya. Jadi kalau kat sini dia tanya bilangan ruang sampel, kita boleh dapatkan N. N bermaksud number kan? Bilangan ruang sampel kita adalah 5. Kita kira saja kat sini ada berapa huruf di sini. Itu adalah bilangan ruang sampel. Untuk soalan B dia nak cari kebarangkalian kad berhuruf vokal dipilih. Contohnya dia suruh kamu cari kebarangkalian kad berhuruf vokal dipilih. Jadi cikgu andaikan A adalah peristiwa mendapat. Bila kita cabut kad kita mendapat huruf vokal. Jadi nak cari kebarangkalian bagi peristiwa A sama dengan N A per N S. Jadi kita tengok dahulu apakah yang kita akan perolehi bagi peristiwa mendapat huruf vokal ini. Maksudnya dalam ruang sampel kita ini apakah huruf vokal? Huruf vokal A, E, I, O, U. So kita ada huruf E dan huruf U adalah huruf vokal. Jadi set bagi A adalah huruf E dan huruf U. Jadi apakah bilangan bagi set A? Dia adalah 2. Jadi kat sini kamu boleh terus tuliskan kebarangkalian mendapat A ataupun peristiwa mendapat huruf vokal adalah 2. Kita ambil bilangan A perkan dengan bilangan S kita ruang sampel iaitu 2/5.
Okey, yang ketiga, soalan yang ketiga, soalan C, cari kebangkalian mendapat kad berhuruf konsonan. Huruf konsonan cikgu andaikan kat sini B peristiwa mendapat. Okey, maaf ada gangguan background suara kat situ. B peristiwa mendapat huruf konsonan. Jadi kat sini kita boleh cari tulis B ni sebagai huruf konsonan ada T, K dan N. Kita hanya ambil daripada ruang sampel kita sahaja. Jadi nak cari kebarangkalian mendapat B sama dengan NB bilangan set bagi B, bilangan S. So NB adalah 3/5. Boleh? Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita tambah kebarangkalian mendapat A dan kebarangkalian mendapat B iaitu 2/5 tambah 3/5, nilainya akan jadi 5/5. So ini sama dengan 1. Nampak Maksudnya jumlah kebarangkalian semua sekali, kalau kita tambahkan kedua-dua kebarangkalian ini, nilainya adalah 1. Seterusnya cikgu pergi kepada bab yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama yang cikgu akan masuk untuk video pertama ini adalah peristiwa bergabung. So kalau kamu perhatikan di sini adalah hasil pembelajaran yang kamu perlu kuasai. So yang pertama cikgu akan masuk untuk ke video kali ini adalah peristiwa bergabung. So kita kembali kepada tajuk kita. Standard pembelajaran kita memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Kalau sebelum ni kamu belajar dalam perbarangkalian mudah, dia hanya melibatkan satu peristiwa sahaja. Jadi untuk peristiwa bergabung maksudnya dia melibatkan lebih daripada satu peristiwa. Contoh kat sini, kalau dikata kat sini peristiwa bergabung, kita boleh tengok maksud peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Maksud digabungkan kat sini. Peristiwa bergabung boleh dihasil daripada satu atau lebih eksperimen. Contoh kat sini cikgu boleh permudahkan. Contohnya kalau kita ada kalau kita ada dua eksperimen, kalau kita melakukan, contohnya kita lakukan eksperimen membaling 2 biji dadu. Ataupun itu terlalu besar kan. Membaling eksperimen melambung. Melambung 2 keping duit shilling. Maksudnya apakah kesudahan yang mungkin yang kamu akan dapatkan, dapat daripada hasil lambungan 2 keping shilling tersebut. Contohnya ini adalah peristiwa A lah. Jadi peristiwa A kamu akan dapat, mungkin lambungan pertama kamu akan dapat bunga. Lambungan kedua pun kamu akan dapat bunga. Jadi di sini macam mana kita nak senaraikan? Ini yang dikatakan dua peristiwa yang bergabung ni, iaitu peristiwa yang pertama mendapat lambungan kali pertama ataupun sekeping shilling. Peristiwa yang kedua adalah melambung satu lagi keping shilling. Maksudnya dia combine kat situ. Jadi set yang kamu akan dapati bila kamu melambung 2 keping shilling, mungkin kali pertama kamu dapat bunga. Bunga dengan apa? Bunga dan kepala kan. Kali lambungan yang kedua pun kamu dapat bunga juga. Ataupun shilling kedua pun dapat bunga. Atau shilling pertama kamu dapat bunga, shilling kedua dapat kepala. Betul ke kepala bunga? Nanti kita tengok check. Atau
Shilling pertama kamu dapat kepala, shilling kedua dapat bunga dan satu lagi kemungkinan yang kamu akan dapat adalah kepala dan kepala. Okey? Bunga number ke. Okey, nanti kita check macam mana kita nak labelkan dia. Tengok pada soalan lah. Okey? Tengok pada soalan. Jadi kat sini, ini yang kita panggil, ini adalah ruang sampel yang kita perolehi hasil daripada dua lambungan tadi. Ataupun dua kepishilin di lambung. Okey? So, ini yang dinamakan peristiwa bergabung. Okey, dua peristiwa bergabung. Contoh lain, contohnya dia bagi dadu dengan shilling contohnya. Okey, kalau dadu dengan shilling banyaklah dia punya ruang sampel tu. Jadi contoh kalau cikgu tengok yang kedua. Contoh yang kedua adalah melambung satu keping shilling, satu keping duit shilling dan sebiji dadu. Dan sebiji dadu. So, apa kesudahan yang mungkin yang kamu akan perolehi? Jadi, kamu guna senaraikan. Contohnya, ini adalah peristiwa B. Peristiwa B pula. Okay, B. Kamu kena senaraikan apa kemungkinan. Okay, contohnya, kamu akan dapat kalau kamu baling shilling, kamu dapat bunga contohnya. Okay, mungkin bunga bila kamu balingkan sekeping shilling, kamu dapat bunga. Kamu baling pula sebiji dadu, kamu dapat nombor 1. Betul tak? Mungkin kamu dapat bunga, kamu baling dadu dapat nombor 2. Atau dan seterusnya lah. Bunga 3, bunga 4, bunga 5. Jadi kamu akan senaraikan semua sekali. Jadi berapa nak disenaraikan dekat sini? Okey. So macam mana kamu nak tentukan berapa bilangan set kamu ini? Kita boleh gunakan formula ini. Iaitu bilangan sampel kita, ruang sampel kita sama dengan bilangan peristiwa A darabkan bilangan peristiwa B. Jadi kat sini kalau kamu senaraikan dia, kemudian kamu nak semak betul ke jawapan kamu tu. Okey, kita boleh gunakan konsep itu. Okey, NS ruang sampel kita sama dengan NA darabkan N B. So, kita nak tahu ruang sampel bagi peristiwa B ni. Okay. NA kat sini adalah kesudahan bagi satu keping shilling. Okay, kalau kita lambung sekeping shilling, kita hanya dapat sama ada kepala dengan ekor ataupun bunga dengan angka kan tadi. Bunga dengan angka. Jadi, hanya dua kesudahan. Okay, darabkan dengan bilangan dadu. Kalau kita baling sebiji dadu, apa kesudahan yang kita akan dapat? Kita mungkin akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi itu adalah bilangan dia adalah 6. Jadi ruang sampel kita akan dapat bagi gabungan dua peristiwa ini adalah 12. Jadi kamu senaraikan kat sini sehinggalah kamu dapat bilangannya 12. Okey, bilangan ruang sampel kita. Boleh? So, ini adalah cara mudah untuk kita semak dan kita ketahui bilangan ruang sampel. Andai kata dalam soalan dia hanya ingin tahu bilangan ruang sampel kita saja. Okey, jadi cikgu nak kamu tengok contoh di sini. Contoh, okey, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. 5 keping kad berlabel dengan huruf tekun dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan maksudnya kat sini dia ambil sekeping, okey, dia hold dahulu. Maksudnya dia pegang dahulu sekeping kat situ. Okey, contohnya dia keluarkan T. Okey. Jadi dia keluarkan satu, ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua dia keluarkan satu lagi huruf. Contohnya dia keluarkan N. Jadi kad yang pertama tidak dikembalikan, jadi kad kedua dikeluarkan. So itu adalah dua peristiwa bergabung. Okey. Jadi kalau dia dapat kad pertama T, okey, kad kedua kemungkinan dia akan dapat T lagi tak? Okey, dia tak akan dapat T sebab T tidak dipulangkan di dalam kotak itu. Jadi itu sebab kalau kamu perhatikan, kamu akan senaraikan okey T
dengan E, T dengan K, T dengan U dan T dengan N. Okey, kemudian kali pertama contohnya awak dapat E pula, kemudian ulang balik. So ini kamu akan senaraikan kesemuanya kalau soalan itu melibatkan dia suruh kamu tulis ruang sampel. So ini adalah contoh macam mana nak tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung. Kena ada bracket dan ada set notation macam ni. Okey. Yang kedua, dua keping shilling dilambung. A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. Okey, nampak tak dibagi A dengan G. Jadi kita gunakan simbol itu untuk mewakili angka dan gambar. So inilah contoh yang cikgu terangkan tadi. Okey, contohnya kali pertama dapat angka, kali kedua pun dapat angka, atau kali pertama dapat angka, kali kedua dapat gambar dan seterusnya. So ini saja kemungkinan-kemungkinan yang kamu akan dapat kalau peristiwa itu kita membaling dua keping shilling. So kita senaraikan kemungkinan kita akan dapat dalam bentuk bracket macam tu untuk menunjukkan peristiwa bergabung. Okey, so cikgu berhenti sampai sini dahulu. Kita akan sambung dalam video yang kedua untuk tajuk yang seterusnya iaitu 9.2. Okey. Mana boleh? Aduh.